puasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita sama-sama memulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kuliah subuh kita di masjid kita, Masjid Al-Qahar, Matang Leman Laut, akan membincangkan kitab Arba'una Hadithan fi Fadailil A'mal, himpunan 40 hadis berkaitan dengan kelebihan-kelebihan beramal soleh. Jadi saya bawa tadi 30. Ada tak tuan-tuan yang nak lagi kitab? Nak minta kita punya Syekh Nazih kita pergi ambil lah kita. Cukup semua. Ada yang sampai nak lagi, boleh beritahu. 30 lah tadi. Bila kita ada kitab, di syarat mengaji ini, pertama dia ada kitab, yang kedua dia ada pensel atau pen, yang ketiga ada soalan. Itu 3 lah syarat kita nak mengaji itu. Sebab kita manusia ni, benda yang kita dengar kita boleh ingat, tapi tak lama kita ingat, lama-lama dia akan hilang. Tapi benda yang kita tengok atau kita dengar audio, visual, benda tu kita lebih lama ingat. Contoh, tuan-tuan tak pernah pergi Mekah dengan Madinah, pergi haji. Bila saya cerita dekat tuan-tuan haji, mungkin di kalangan kita boleh nampak. Tapi kalau saya bawa slide, bawa laptop, tunjuk, inilah dia Mekah, ni Madinah, ni tawaf, ni sa'i, ni masyair, ni Mina, ni Muzdalifah. Yang ni kita jamrah. Ini kalau satu-satu, maka kita punya ingatan tu akan lebih kemas lagi. Tambahan pula, otak kita ni dia boleh attract benda-benda yang melibatkan color, warna, audio. Dia cepat ingatlah otak kita. Sebab tu kadang-kadang
Anak-anak kita 2 tahun, 3 tahun, dia bukan tahu baca pun. Setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun tu dia bukan tahu lagi. Tapi bila kita lalu di kedai KFC, ada seorang pakcik baju merah dengan muka putih baju merah tu, dia tahu. Dia kata nak ayam, nak ayam. Kita tak pernah ajak dia kat dia pun itu KFC. Macam mana dia tahu? Dia tengok gambar, dia tengok color, dia tengok warna, maka benda tu senang. Sebab dia selalu tengok di kotak dia, tengok di jalan, dia cepat ingat. Dan salah satu cara nak ingat dengan lebih kuat lagi adalah dengan menulis. Apa sahaja kita dengar yang kita rasa benda tu baru untuk kita, yang tak ada dalam pengetahuan kita, maka kita tulis. Bila kita duduk di rumah 1, 2, 3, 4 hari duduk di rumah, pagi-pagi tu kita boleh buka, boleh tengok, oh ustaz ajak baru ni bab berkaitan dengan ni. Oh baru ingat balik, ulang kaji benda yang kita tulis tu. Ulang kaji benda yang kita tulis. Contohnya kitab saya mengaji tu penuh ni. Kira syekh cakap apa ni tak ada dalam kat kepala, tak ada tengok muka dia, tulis je. Jadi ingatan tu dia akan lebih kemat dan lebih elok dan lebih lama lagi dalam ingatan. Tambahan pula, kita boleh kongsi dengan ahli keluarga kita, dengan isteri kita. Isteri tanya, abang kuliah apa tadi? Tadi ustaz cerita apa? Tak tahu, ustaz dia cerita KFC ya, kami jadi lapar pula. Punya banyak cerita lah KFC yang dia dapat. Jadi bila kita tulis, jadi kita pun tahu apa yang kita tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok kitab kita ni. Buka di dalam tu ada bermula daripada hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan beramal soleh. Start daripada kelebihan berwudu, start daripada membaca doa keluar rumah, kelebihan melaungkan azan, kelebihan doa dan azan dan iqamah, sampailah hadis yang ke akhir, menjaga silaturahim. Dia nama je 40 tapi ada 42 hadis. Sama macam hadis 40 karangan Imam Nawawi. Nama je 40 tapi dia lebih daripada 40 dia ada. Baik. Sebagai satu adab apabila kita membaca kitab, maka yang pertama, kitab ni ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim Hafizahullah. Hafizahullah maksudnya dia masih hidup lagi. Dekat mana sekolah dia? Dekat Penaga, Darut Taujih Penaga. Ini adalah kitab, saya tak tahulah, mungkin kitab dah ke 10, 11 dah dia karang, termasuk dia terjemah dan sebagainya. Ini kitab yang terbaru, yang terbit sebelum Ramadan baru ni, untuk tahun ni lah, untuk tahun ni. Jadi dia letak situ siri pertama. Maknanya mungkin ke depan ni ada siri-siri akan datang yang dia akan buat dalam kitab ni. Jadi sebelum kita membaca muqaddimah, kita sama-sama membaca, hadiahkan Al-Fatihah kepada Tuan Guru pengarang kitab kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca muqaddimah penyusul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kehadrat ilahi dapat disiapkan sebuah kitab 40 hadis berkaitan beramal soleh. Siri pertama. Tujuan penyusunan hadis-hadis tajuk ini adalah untuk meningkatkan lagi semangat kita untuk melakukan amal soleh. Kerana Allah menyediakan pelbagai kelebihan, dan apabila kita tahu kelebihan sesuatu amalan, maka ia amat bermakna buat kita. Kelebihan-kelebihan amal ni tuan-tuan, dia adalah sebagai salah satu encourage atau bagi semangat pada kita untuk buat.
Bila kita dengar hadis kelebihan untuk kita buat sesuatu benda, kita teringin nak buat. Contoh, apabila kita buat sesuatu benda, contoh bila kita ambil wudu, Allah ampun dosa kita. Bila kita baca doa lepas pada wudu, Allah ampun dosa kita. Bila kita duduk di saf depan, Allah ampun dosa kita belah kanan. Apabila kita ni pergi ziarah orang sakit, 70,000 malaikat doa kita pagi dengan malam. Jadi banyak kelebihan yang ada apabila kita buat tu. Cuma timbul persoalan, boleh tak kita ni buat amal kerana kelebihan? Ada tak dia termasuk dalam kategori tidak ikhlas kerana Allah? Hang buat ni untuk hang dapat pahala dan ganjaran, hang bukan buat kerana Allah. Kata ulama, melakukan amal soleh dengan tujuan memperolehi ganjaran itu bukan satu kesalahan di dalam syarak. Dia tak keluar daripada lingkungan ikhlas. Ikhlas ni maknanya pahala ni masih lagi kerana Allah. Kerana pahala ni benda kita tak nampak depan mata kita. Tuan-tuan sembahyang subuh, pahala tak dapat. Melainkan sembahyang subuh direct dapat RM27. AJK tunggu kat pintu, siapa keluar dapat RM27, RM27, RM27. Itu lain. Bila kita sembahyang, pahala tu kita dapat, tapi kita tak nampak lagi. Maka masih dalam golongan iman dan takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman dengan benda yang ghaib, pahala kita tak nampak, semua ni Allah simpan dekat akhirat. Maka orang yang buat baik di dunia berharapkan ganjaran, tidak dicela di dalam syarak. Dan nombor dua, pahala di dunia tak muat. Katalah tuan-tuan, lepas kita sembahyang hari ni, kita dapat ganjaran pahala berupa 27 ekor ayam. Seorang dapat 27 ayam. Dapat terus lagi pergi ambil terus deraga balik rumah. Tuan-tuan bayang, kalau kita, isteri kita, anak kita main sembahyang pagi ni, tak penuh ayam dekat rumah kita. Esok lagi Zohor dapat lagi ayam, lagi asar dapat lagi ayam. Kita nak makan ayam banyak mana sangat. Penuh dunia ni dengan ayam. Tu baru kita main masjid ni. Hak geng pi surau, tak jadi kerja tu penuh dengan ayam. Katalah seorang main sembahyang, Allah tukar bagi dapat 27 biji kereta. Kereta kita boleh pilih, request ke Allah. Sembahyang subuh hari ni nak kereta apa? Sembahyang zuhur hari ni nak kereta apa? Agak-agak tuan-tuan, muat tak parking? Muat kan? Terus kita ada kereta sebiji tu 20 tahun, 30 tahun guna pun penuh dah jalan. Satu kajian menyebut di Pulau Pinang ni kereta lebih banyak pada orang. Orang tak banyak kan? Kereta yang banyak. Jadi ke mana nak parking kat mana? Sekarang ni pun tuan-tuan duduk di flat ni bukan boleh parking biasa. Parking tak boleh angkat handbrake. Handbrake itu tak boleh angkat sebab lagi orang nak tolak. Hang parking blok A, lagi kereta hang blok F. Tu pun mujuk tak orang tolak sampai blok Z gitu. Pagi-pagi cari kereta, bukan cari kunci kereta. Kunci ada, cari kereta. Mana kereta aku? Mana kereta aku? Sebab kena bobo GPS baru boleh cari kereta. Padahal bukan kena curi. Sebab orang ramai sangat, flat tak ada parking, nak parking susah, maka Allah simpan semua pahala di akhirat esok. Di dunia bukan tempat untuk kita dapat ganjaran. Di dunia hanya tempat untuk kita dapat keredaan. Di dunia ada ganjaran di akhirat esok. Maka ia tidak terkeluar dari lingkungan sifat ikhlas. Jika berlaku sebaliknya, sudah tentu baginda sallallahu alaihi wasallam takkan cakap berkaitan dengan amal-amal ini. Selagi kita beramal mengharapkan ganjaran Allah, maka semua tu termasuk dalam pengertian ikhlas. Dan memang itulah antara tugas para anbiya, menyampaikan berita gembira, basyira, dan dalam masa yang sama memberikan peringatan tentang ancaman nazira. Jadi sama juga, kalau kita ni tinggal buat dosa kerana takut pada neraka atau takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, tak menjadi satu kesalahan. Masih lagi dalam kategori ikhlas dan takwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi dalam konsep takwa.
Ketika sedang menyusun kitab kecil ini, saya terjumpa karangan Hafiz Dhiyauddin Al-Maqdisi, wafat pada 643, berjudul Fadail A'mal. Kitab itu sangat bermanfaat dan terkumpul di dalamnya 778 buah hadis. Pada mulanya saya cadang untuk terjemah kitab tersebut, tetapi kerana kitab itu terlalu tebal, maka saya memilih hadis-hadis tertentu sahaja untuk masuk dalam kitab kecil ini. Moga kita dikurniakan hidayah dan taufik untuk membaca kitab ini dan mengamalkan isi kandungannya untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abu Hazim Ad-Dimashqi, Zamri bin Hashim, Mak Taujih, Kota Aur, Kepala Batam, Seberang Perai Utara, 3 Syakban 24 Februari. Itu sebagai mukadimah daripada pengarang lah. Jadi saya dipesan oleh guru-guru saya, apabila kita mula baca kitab, kita bacalah mukadimah daripada penulis, kerana itu adalah kesimpulan daripada seluruh isi kandungan yang ada. Itu adalah hasrat apa yang dia nak. Jadi apa yang dia nak kita buat, supaya kita ni sentiasa beramal dengan amal soleh tersebut. Okey, kita masuk hadis yang pertama tu pada pagi ini, berkaitan kelebihan wudu. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharaja khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti azfari. Rawahu Muslim. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, dia adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dua orang anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Kulthum dan Ruqayyah, kedua-dua mereka ini dikahwinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uthman. Mula dengan Ruqayyah, kemudian dengan Ummu Kulthum. Ruqayyah meninggal dunia masa bila? Balik daripada perang Badar. Sayyidina Uthman tidak sempat untuk hadir perang Badar kerana kesibukan dia super sibuk ketika itu menguruskan isteri yang tidak sakit tenat ketika itu. Balik daripada Badar menyaksikan dua berita, satu berita gembira, satu berita sedih. Gembira disebabkan menangnya dalam perang Badar, yang kedua berita sedih, kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua enam anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. 5 orang lah. Seorang anak yang meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah. 6 orang meninggal awal, 7 orang, seorang aja di kalangan anak perempuan yang meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, nama dia Sayyidatina Fatimah. Dan Ummu Kulthum meninggal balik daripada perang Tabuk. Sayyidina Uthman juga tidak sempat untuk menyertai perang Tabuk kerana sibuk menguruskan isteri baginda, isteri Sayyidina Uthman yang sangat tenat sakitnya ketika itu dan meninggal dunia. Setelah menikah seorang, meninggal, nikah pula seorang lagi. Dua-dua anak Nabi SAW nikah dengan Sayyidina Uthman. Sehingga Nabi kata, kalau aku ada lagi anak, aku nak bagi kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dia adalah khalifah yang ketiga, menggantikan Sayyidina Umar. Setelah daripada Sayyidina Umar meninggal dunia, waktu yang sangat getir dan payah ketika mana Sayyidina Umar sedang semayang subuh. Ketika itu seorang berbangsa Majusi, bangsa sembah api ni, dia bawa khanjar. Khanjar tu pisau sabit macam Yaman duk bubuh kat pinggang tu. Dia bawa pisau tu, dia buh di sini, di kelumbung muka dia masa semayang subuh, tutup macam sorban tu. Dalam tangan dia tu ada khanjar tu. Dia pun semayang betul-betul di belakang Sayyidina Umar dia semayang. Ketika dia semayang belakang Sayyidina Umar tu, masa semayang subuh, Sayyidina Umar jadi imam. Dia ambil khanjar dia, dia jalan 2-3 tapak di depan, dia letak di perut Sayyidina Umar, dia tarik gitu, menyebabkan seluruh isi perut, kawasan usus semua ni terburai.
dan dalam keadaan yang sangat parah, darah yang keluar sangat banyak. Sayyidina Umar terduduk, dia kalih belakang nak lari. Sahabat-sahabat yang ada di belakang tu depa nak pegang dia, depa nak tangkap dia. Berlaku sedikit pergelutan sehingga tangan, badan, adalah beberapa orang sahabat yang terluka. Mayat Abu Lu'lu', nama dia Abu Lu'lu'. Mayat Abu Lu'lu' ada di mana sekarang ni? Ada di Iran. Setiap tahun akan diraikan pesta yang besar, yang hebat sangat. Di kubur dia tu buat macam karnival, buat macam hebat sangat ni, kerana dia adalah perwira yang bunuh Sayyidina Umar. Bagi orang Syiah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, semua ni orang jahat, kerana mereka merampas tampuk pimpinan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Patut Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi golongan Syiah yang ekstrim, dia akan kutuk Sayyidina Abu Bakar, kutuk Sayyidina Umar. Kalau tuan-tuan tengok dalam percakapan harian kita, ada orang suka merendahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, maknanya dia terpengaruh dengan ajaran Syiah. Tuan-tuan buat apa kat dia? Kalau dia ni cakap lebih kurang betul, beritahu kat dia, berhenti cakap pasal Sayyidina Umar. Oh, dia dah cakap ni, jet muka dia sekali. Sebab juah ni, la tasubbu ashabi, jangan kamu jadikan modal sasaran kutukan orang sahabat aku. Apa jangan buat kutuk-kutuk tu, tak boleh. Level depan mereka tinggi. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua orang yang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, kesemua mereka aku redha dengan mereka. Dalam Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab dia Fadailus Sahabah, menyebut as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semua ni kategori mereka adalah adil. Tak ada orang yang murtad, tak ada orang yang kita tak boleh keji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia ni dia berbeza, dia punya style pemerintahan dia daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia tegah, dia jenis strict lah. Dia jenis kira apa pun tak puas hati, kira pancung lah. Pancung lu baru tanya. Jenis macam tu. Tapi pancung dah nak tanya apa, mati lah. Jenis macam tu. Jenis malas bincang lah. Cakap banyak, pak pergi gitu je. Dia jenis tak ada ruang nak bincang-bincang. Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman ni jenis baik. Dia jenis baik. Nabi duduk satu hari, betis Nabi ni nampak duduk kat rumah. Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi sembang. Sayyidina Umar masuk, Nabi sembang. Mai Sayyidina Uthman, Nabi tarik ke ni sampai ke buku lali, tutup kaki semua. Sahabat kata, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mai, Sayyidina Umar mai, tak buat apa pun. Awak Sayyidina Uthman mai tarik. Nabi SAW sebut, bagaimana aku tidak malu kepada seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia. Dia jenis orang jenis sopan santun. Dia suka baca Quran, hobi dia baca Quran. Ada riwayat menyebut sampai banyak sangat mushaf, sampai dinamakan resam kita ni resam Uthmani ya? Resam Uthmani. Sebab pada zaman dia berlaku lambakan Quran dekat luar, menyebabkan orang ni baca baris silap lah apa semua. Dia kumpul balik semua Quran dulu, dia buat balik yang elok satu, dah hantar semua naskah tok guru. Okey, hang pergi belah ni, sahabat ni pergi belah ni, pergi jadi guru Quran, pergi ajak orang perbetul balik. Kita panggil resam Uthmani. Sebab tu ada kat kita, sebab minat dia terhadap Quran tu sangat luar biasa. Di hujung pemerintahan dia berlaku beberapa fitnah yang dilemparkan pada dia oleh seorang Yahudi yang dia ni adalah munafik. Nama dia Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni dia menyebarkan surat palsu di kalangan masyarakat ketika itu, menunjukkan bahawa Sayyidina Uthman ni pemimpin yang tak baik. Dia kroni, dia balas duit rakyat semua untuk bagi ke adik-beradik, pak menakan, mak ngah, tok ngah, semua dia balas. Lepas tu mereka kata dia malas pergi perang, dia balas duit je, dia pandai macam-macam lah, dia tuduh dia macam-macam. Sayyidina Uthman dia jawab semua benda tu, dia jawab. Dia kata, hampa ni jangan tuduh aku melulu. Memang betul aku bagi projek ke adik-beradik apa semua ni, tapi itu bukan duit kerajaan, itu duit aku. Aku memang kaya, aku duit berlambak. Tuan-tuan pergi Madinah sampai hari ni, tuan-tuan tengok hotel tu, dia akan tulis
manba'ul mal, sumber kewangan, min waqfi Uthman radhiyallahu anhu, daripada sumber wakaf Sayyidina Uthman, daripada sumber wakaf Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maksudnya duit dia sampai lah tak habis-habis. Orang duk ajak Quran dekat Madinah, Mekah, sebahagian daripada tenaga pengajar tu dibiayai daripada duit wakaf Sayyidina Uthman. Budak-budak mengaji dekat Mekah, Madinah, mengaji tahfiz dan apa, semua pakai duit dia tu. Berlambak-lambak. Saudi pun duit berlambak dah. Tambah duit wakaf Sayyidina Uthman banyak. Dia kata, aku nak iran apa duit kerajaan, aku duit berlambak dah. Memang aku bagi, tapi bukan duit kerajaan, duit aku. Tapi manusia ni tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, wa ainur radha an kulli aibin qalila kama anna ainul ghadabi tubdiul masawi. Mata ni kalau dia suka kat seseorang, apa salah hang buat pun dia jadi cantik. Tapi mata ni kalau dia tak suka kat seseorang, oi, macam ibu mertua aku. Kalau kau aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Dah budak kecil tu bukan salah pun. Dia tak suka, dia benci je. Mata kita macam tu. Tapi kalau kita suka kat seseorang, dia tu buat salah ke, dia tu buat betul ke, dia tu kentut busuk ke, masa markah dulu, comel. Markah juga, macam mana pun macam tu juga. Bila dah suka. Tapi kalau dah benci, macam tu lah. Bila daripada benci Sayyidina Uthman cakap apa pun dia malas ingat. Tersebar satu surat di kalangan masyarakat yang direka oleh Abdullah bin Sabah, yang menyatakan bahawa sokongan penuh daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, terhadap untuk menjatuhkan Sayyidina Uthman. Dia tulis siap ada cop Sayyidatina Aisyah. Depa kata, Aisyah kalau ni tengok, Aisyah pun sokong aku. Dia duk jaga surat tu. Dan surat tu bukan saja beredar di kalangan Madinah, dia sampai Iraq, sampai Syam, sampai Yaman. Dia bergerak surat tu. Mana-mana negeri umat Islam yang ada, surat tu bergerak. Dia photostat, dia tulis apa tak tahulah, tapi dia perbanyakkan surat tu, dah hantar ke semua orang. Sehinggalah pada hari pemberontak main ramai di rumah dia. Keliling rumah dia ni semua keliling. Dia duduk dalam seorang. Masa tu musim haji. Mereka pun pandai cari musim haji. Tak ada orang sangat, semua pergi Mekah. Madinah lengang sikit lah. Jadi semua orang dari situ pemberontak main. Ada beberapa orang sahabat-sahabat yang muda, macam Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Mereka ni semualah yang duduk backup, duduk kat luar ni. Duk berkelahi lah. Berkelahi macam tu lah. Dia nak masuk bergaduh dengan tombak, dengan pedang, kungkang. Sayyidina Uthman ni jenis tak suka macam tu. Dia tak suka tumpah darah. Apa tak payahlah nak bunuh-bunuh pasal aku. Biar mati ni aku seorang lah. Hampa semua tak payah buat macam tu. Kerana aku tak mau jadi huara dalam kerajaan pentadbiran aku. Dia kata kat semua orang, hampa pergi balik, hampa jangan jaga aku. Dia pun kata, mana boleh? Kamu khalifah, kami kena jaga. Kami takkan dengar cakap hang, kami akan jaga hang. Ada hamba dia lebih kurang 2-30 orang hamba dalam rumah tu, depa pun duk backup dia. Dia kata akhirnya dah macam duk bergaduh banyak sangat, bergaduh. Bunuh darah, luka semua, dia kata lah macam ni. Hamba-hamba aku ni aku offer kat hamba. Hamba nak tak aku merdekakan hamba? Hamba tak ada rumah aku, hamba boleh belah. Tapi hamba jangan melawan. Hamba simpan tombak, pedang hamba semua simpan, hamba belah. Oh, mereka pun dapat tawaran, jadi serba salah. Nak belah pun Sayyidina Uthman, nak tunggu pun tawaran ni bukan boleh dapat selalu. Sayyidina Uthman mati lagi, habis kami kena jadi hamba semua hidup pula. Inilah peluang kami nak bebas. Maka hampir 20 orang pada pagi yang dia nak meninggal itu, dia letak semua. Dia meninggal hari Jumaat. Sehari sebelum tu, hari Khamis malam Jumaat, dia mimpi Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 3 orang. Nabi kata kat dia, ya Uthman, aftir indana. Wahai Uthman, buka puasa dengan kami. Buka puasa dengan kami. Jadi malam tu hari Khamis, esoknya dia puasa. Dia macam boleh dapat hint dah, hari ni aku nak mati. Lepas tu dia duduk abang kat dia, hampa tak payah duk cover aku lah. Kok mana pun aku mati juga, sebab Nabi habaq lah. Tapi dia tak habaq lah macam tu, dia suruh dia belah. Akhirnya dia tak belah kat Jumaat tu. Maka dia kata, menggunakan kuasa autoriti aku sebagai khalifah, aku beritahu dekat hampa supaya hampa
Maksudnya aku sebagai khalifah, aku arahkan, kalau bahasa kita, aku titahkan hangpa tinggal aku, jangan siapa pun buat. Maka dia baru dia tinggal dia belah. Maka ketika itu bila bodyguard semua dah tak ada, dah kurang dah, maka seorang lelaki tadi tu nama dia Abdullah bin Sabah, yang digelar dalam kitab sirah sebagai Al-Mautul Akbar, dia panjat masuk dalam rumah Sayyidina Osman. Sebelum dia panjat tu, masa orang hamba dia belah, masa dia punya pengikut dia semua belah, tak jaga dia ambil Quran. La ilaha illallah. Orang tengah serabut kat luar tu, dia boleh baca Quran. Tu yang kata Sayyidina Osman tu, dia jadi minat baca Quran. Kita bukan kata serabut, duk elok-elok tak baca, WhatsApp dia tu. Tu perangai kita. Dia dah ambil Quran. Kemudian dia minta kat isteri dia, siapa dia? Isteri dia Sayyidatina Nailah. Nailah ni siapa? Isteri ketiga dia. Pertama meninggal dah, anak Nabi. Kedua meninggal dah, ketiga Sayyidatina Nailah yang ada di rumah. Dia minta seluar. Kata Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dia pakai seluar sebab apa? Sebab takut aurat dia terbuka. Dia tahu lah sekali memang huru-hara dengan jubah lah apa semua, jadi huru-hara pula ni, baik aku buat apa? Baik aku pakai seluar siap. Masuklah Al-Mautul Aswad. Sayyidatina Nailah duduk di dapur. Maka masuk Mautul Aswad. Dia main pada belakang. Sayyidina Osman duduk baca Al-Quran. Dia main kat belakang tu, dia main pedang besar, dia nak bunuh. Sayyidina Osman bila nampak dia, Sayyidina Osman tahan. Bila Sayyidina Osman tahan, dia potong. Sap, jatuh. Tangan tu jatuh. Maka dia dibunuh ketika dia sedang membaca Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak, dalam Quran ada satu perkataan nama dia wal yatalattaf dalam surah Al-Kahfi yang Al-Mirah tu. Itu bukan dakwah dia. Itu perkataan yang paling tengah dalam Al-Quran. Itu dakwah dia turun di mana? Dakwah dia turun di surah Al-Baqarah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Percik dakwah dia kat situ. Apa makna dia? Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan pembantu kamu. Maknanya orang yang buat naya kat kamu, kami takkan biar dia. Mesti dia akan kena kat akhirat esok ni. Ayat ni tuan-tuan boleh baca. Kalau ada orang nak buat naya kita, nak buat zalim kita, duk tunggu masa kita dah dapat dah lot niaga pasal malam, dia nak kata saat aku buat raham. Kita dapat dah lot niaga MBPP, tapi dia nak buat naya kat kita. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baca. Maka Sayyidina Osman dibunuh. Dan lebih menyedihkan, ketika Sayyidina Osman dibunuh, orang-orang pemberontak yang di luar pun mereka berempung pintu masuk ke dalam. Mereka sebar berita Khalifah dah mati, Khalifah dah mati. Dan mereka ni masuk, mereka nak cincang, nak bunuh Sayyidina Osman ni dengan keadaan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana terpengaruh dengan fitnah dan surat palsu yang menyatakan bahawa Sayyidina Osman pemimpin yang zalim. Kalau kita bunuh dia, kita dapat pahala. Kalau kita gulingkan dia, kita dapat pahala. Mereka faham macam tu, sebab tu mereka bunyi takbir. Sekononnya apa yang mereka buat tu benda yang baik, sambil tasbih dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan isteri dia dalam kelang kabut tu, isteri dia keluar, Sayyidatina Nailah. Mereka tengok isteri dia main, mereka pegang tangan isteri dia, letak di atas meja, ambil pisau yang mereka ada, mereka hancurkan jari dia, potong. Tangan Sayyidina Osman yang ada dekat situ pula, dalam ramai-ramai itu ada mana pula kaki pi kutip. Ada kaki pi kutip tangan. Kutip tangan bungkus. Apa dia buat? Dia buat JNT delivery ke mana? Ke Damsyik, ke Syria. Bawa tangan tu hantar orang, pergi hantar dekat Marwan bin Hakam yang dia akan jadi khalifah. Marwan masa tu nak baca khutbah, tangan dia sampai. Sayyidina Marwan duduk di atas mimbar, depa main baik bagi tangan. Dia pula bawa tangan tu, ini tangan khalifah. Dia pemberontak dah bunuh khalifah. Lepas semayang, kita pakai shoot di sana. Habis ada pula. Tambah ramai lagi di situ. Tuan-tuan, start daripada ketika itu umat Islam tidak aman sampai hari ini.
Ada je masalah, buat yang tu, buat yang ni. Zaman Sayyidina Umar tu, Sayyidina Abu Bakar semua cantik. Zaman Sayyidina Umar dah mula Abu Lu'lu' bunuh, kemudian mai pula si zaman khalifah yang mula Sayyidina Osman. Lepas pada tu naik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pegang khalifah dalam keadaan serabut gitu. Dengan Abdullah bin Sabah sebarkan fitnah, dengan geng Marwan mai daripada Syria, dengan geng Iraq mai pada sana, geng Madinah, geng Madinah balik daripada Mekah haji pula. Oh, jadi huru-hara depa poin dia. Tuan balik rumah, carilah kitab-kitab sirah, baca bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam umur dia yang muda, walaupun hebat tapi terpaksa berhadapan dengan rintangan dan tentangan yang sangat banyak daripada masyarakat ketika itu. Tak banyak hadis yang Sayyidina Osman riwayatkan, tapi ini salah satu. Siapa yang berwuduk lalu dia memperbaiki wuduknya, maka siapa yang berwuduk lalu dia memperbaiki wuduknya, maka akan keluarlah dosanya dari badannya sehingga dosanya keluar daripada kuku-kukunya. Jadi hadis ni apa kita bilang, bila kita basuh tangan, bila kita basuh muka, bila basuh kaki, semua dosa-dosa anak Adam itu akan dihapuskan oleh Allah. Dosa apa tu? Dosa kecil saja. Dosa besar takkan terhapus, hanya melainkan dengan bertaubat pada Allah. Jadi syarat taubat ni ada 3 lah. Berhenti, jangan buat, menyesal ni. Itu syarat taubat. Tapi kalau melibatkan orang, kalau dia melibatkan orang, maknanya satu lagi, kita kena bayar balik duit dia atau pergi minta maaf balik dia. Jadi saya sebagai mukadimahnya, saya tak mau baca lagi keterangan tu. Kita baca hadis saja. Pada bulan hadapan nanti insya-Allah kita akan baca syarahan hadis itulah. Baik. Kitab yang ada dekat tuan-tuan tu harga dia RM10. Jadi tuan-tuan boleh bagi pada ahli dan kuasa lah. Nanti JK akan bagi pada saya insya-Allah. Baik. Itu saja yang baik pada Allah. Yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Jadi tuan-tuan yang tak sempat dapatkan kitab, ada lagi dekat kereta saya. Kok tuan-tuan nak beli tambahan, boleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.